Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita dapat dipertemukan semula bagi mengikuti pembelajaran bidang fiqah yang bertajuk zakat penyuci harta. Jenis zakat iaitu bagi unit 2. Sila buka buku teks muka surat 141 hingga 148. Standard pembelajaran pada kali ini ialah menyatakan maksud hukum dan dalil zakat, menjelaskan syarat wajib mengeluarkan zakat dan menjelaskan jenis zakat. Jenis zakat. Zakat terbahagi kepada dua, iaitu zakat fitrah dan juga zakat harta. Zakat fitrah maksudnya mengeluarkan harta tertentu bagi setiap orang yang mukallaf dan orang yang di bawah tanggungannya dengan syarat-syarat dan tempoh masa yang ditetapkan oleh syarak. Hukum mengeluarkan zakat fitrah ialah wajib, sebagaimana di dalam hadis yang bermaksud daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan zakat fitrah pada bulan Ramadan ke atas manusia dengan mengeluarkan 1 gantang kurma atau 1 gantang gandum ke atas setiap orang yang merdeka atau hamba lelaki atau perempuan Muslim. Di sini kita lihat kadar zakat 1 gantang Baghdad bersamaan dengan 2.7 kilogram beras. Tapi di Malaysia 1 gantang Malaysia bersamaan dengan 3.6 kilogram. Jadi 1 gantang bersamaan dengan 4 cupak. 4 cupak bersamaan dengan 2.7 kilogram. Apakah dia syarat wajib zakat? Yang pertama, Islam. Yang kedua, hidup pada akhir Ramadan dan awal Syawal. Yang ketiga, mempunyai harta melebihi keperluan makan dan minum untuk diri dan tanggungan pada malam dan siang hari. Sekiranya dia tidak ada harta ataupun tidak mampu untuk diberikan kepada orang lain, maknanya dia tidak termasuk dalam syarat wajib zakat. Kita lihat di sini tempoh masa mengeluarkan zakat terbahagi kepada beberapa hukum. Kita lihat dia harus. Harus adalah apabila bermulanya daripada 1 Ramadan hinggalah 30 Ramadan, iaitu sepanjang bulan Ramadan. Manakala wajib, wajib apabila berakhirnya bulan Ramadan, terbenamnya matahari akhir Ramadan sehinggalah pada 1 Syawal. Sunat. Sunat adalah selepas 1 Syawal sebelumnya solat hari Raya Aidil Fitri. Sebelum imam menunaikan solat hari Raya Aidil Fitri, itu adalah sunat. Manakala selepas solat hari Raya Aidil Fitri, maknanya hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Dan apabila terbenam matahari 1 Syawal, dia dikira sebagai haram. Haram mengeluarkan zakat pada waktu tersebut. Dan kita lihat di sini zakat harta. Zakat harta adalah terdiri daripada tanaman dan buah-buahan, haiwan ternakan, emas, perak dan mata wang, perniagaan serta galian dan rikas. Zakat tanaman dan buah-buahan. Tanaman yang boleh dikeluarkan zakat adalah tanaman dan buah-buahan yang menjadi makanan asasi. Boleh disimpan lama dan tidak mudah rosak. Contohnya, dari segi buah-buahan, contohnya kurma ataupun anggur. Kurma dan anggur itu adalah merupakan buah-buahan yang tahan lama. Begitu juga dengan tanaman seperti padi, gandum, barley dan jagung. Zakat tanaman dan buah-buahan
nisabnya adalah 5 ausuk bersamaan dengan 363 gantang Malaysia ataupun 1300 kilogram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kulu min samarihi iza asmara wa atu haqqahu yawma hasadih. Maksudnya makanlah daripada buahnya ketika ia berbuah dan keluarkanlah haknya iaitu zakatnya pada hari menuainya. Zakat tanaman dan buah-buahan, kadar zakatnya ialah mengikut kepada beberapa kategori. Tanaman yang pengairannya menggunakan jentera, tenaga manusia serta memerlukan kos yang tinggi, jadi kadar zakatnya adalah 5% atau 1/20. Dan tanaman yang pengairannya menggunakan air hujan atau bergantung kepada aliran sungai serta parit dan tidak melibatkan kos yang banyak, jadi kadar zakatnya adalah 10% atau 1/10. Zakat haiwan, ternakan, dia terdiri daripada contohnya kambing dan biri-biri, lembu dan kerbau dan juga unta. Macam mana nisab dia? Nisab dia kalau kambing dan biri-biri 40 ekor, kadar zakatnya 1 ekor kambing atau biri-biri. Umur kambing tersebut 2 tahun. 2 tahun kambing, kalau biri-biri 1 tahun. Dan lembu. Lembu dan kerbau nisabnya adalah 30 ekor. Maksud dah ada 30 ekor barulah boleh dikeluarkan zakat. Kadar zakatnya 1 ekor lembu jantan. Umurnya mesti 1 tahun ke atas. Maknanya lembu tu sudah matang. Unta. Unta 5 ekor. 5 ekor unta, kadar zakatnya 1 ekor biri-biri. Umurnya 1 tahun ke atas. Syarat khas wajib zakat, dipelihara di padang terbuka. Binatang ternakan bukan digunakan untuk bekerja seperti membajak, memikul barang, mengepam dan sebagainya. Zakat emas, perak dan juga mata wang. Nisab dia 20 miskal. 20 miskal tu maksudnya adalah 85 gram. 85 gram barulah dikeluarkan zakat. Kalau perak 200 dirham bersamaan dengan 595 gram. Dan mata wang 20 miskal. Bersamaan dengan 85 gram emas. Jadi kesemua emas, perak dan juga mata wang, kadar zakatnya adalah 2.5%. Zakat emas dan perak, kita lihat di sini zakat emas tidak wajib zakat kalau emas tu dipakai secara berterusan atau sekali-sekala dan tidak melebihi kadar 85 gram. Manakala wajib zakat kalau emas tu disimpan saja, tidak dipakai dan melebihi kadar 85 gram. Emas yang dipakai maksudnya melebihi uruf ataupun melebihi kebiasaan orang yang memakai emas pada waktu tersebut. Dari segi zakat perniagaan pula. Zakat yang wajib dikeluarkan hasil daripada harta perniagaan, sama ada yang melibatkan barangan ataupun perniagaan. Nisabnya 85 gram emas. 85 gram emas, kadar zakatnya ialah 25%. Zakat perniagaan kita lihat di sini, syarat wajib zakat perniagaan. Yang pertamanya, niat menjalankan perniagaan terhadap harta yang hendak dikeluarkan zakat. Harta tersebut mestilah halal. Harta tersebut boleh menjana pendapatan. Dan sumber harta itu mestilah melalui cara pembelian atau pertukaran aset seperti jual beli atau sewa. Dan harta tersebut bukan untuk kegunaan peribadi. Bagi syarat khusus zakat pendapatan, maksudnya adalah hasil usaha yang baik termasuk pendapatan yang merangkumi upah, gaji, bonus, allowance, commission dan sebagainya. Jadi nisabnya adalah
nilai 85 gram harga emas semasa. Kadar zakatnya 2.5%. Zakat galian dan juga rikas. Apa maksud zakat galian? Maksudnya adalah bahan galian yang dikeluarkan oleh bumi, diproses dan menghasilkan logam galian. Sebagai contoh emas, perak, biji timah, petroleum dan juga bahan mineral. Maksud harta rikas pula adalah harta yang tertanam di dalam tanah. Nisabnya adalah 85 gram emas. Kadar zakatnya kalau galian 2.5%. Manakala rikas 1/5 atau 20%. Zakat galian dan rikas tidak disyaratkan cukup haul kerana zakat wajib dikeluarkan selepas diperolehi harta tersebut. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini bagi unit 2. Zakat berkenaan dengan zakat. Semoga kita berjumpa di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.